Assalamualaikum. Alhamdulillah bertemu kita kembali. Bertemu di siaran kali ini. Saya macam biasa sentiasa ingin berkongsi pada kawan-kawan sekalian apa tips-tips yang boleh membantu kita untuk kita memiliki wang busuk walaupun gaji kita kecil, insya-Allah apa yang kita boleh amalkan di antaranya yang pernah saya buat, yang pernah saya lakukan iaitu kita kalau pergi office kita bawa bekal. Kita bawa bekal bawa bekal ni kalau boleh bekal untuk sarapan, boleh makan tengah bekal tengah hari maka dekat sini pun boleh membantu kita untuk kita mengumpul modal katalah contoh sarapan biasa kita RM4 makan tengah hari kita mungkin RM8 atau RM9 sekarang kos kan mungkin makin tinggi mana dekat situ sekurang-kurangnya RM10 sehari dah boleh kita menyimpan maknanya kita bawa bekal daripada rumah kalau isteri kita alhamdulillah boleh masak kalau isteri tak boleh masak kita masak sendiri lepas subuh tu masak kita bawa bekal pergi office dekat situ bayangkan kalau RM10 sehari boleh kita menyimpan. Kalau sebulan 25 hari kita bekerja, mana kat situ RM250 easily mungkin kadang boleh lebih lagi insya-Allah. Tapi sekali-sekali nak makan dengan kawan-kawan tak menjadi masalah mana daripada 25 hari mungkin kita kurangkan jadi 20 hari je kita bawa bekal tapi 5 hari lagi kita makan dengan kawan-kawan, insya-Allah insya-Allah ada peluang. Apa lagi yang kita boleh buat seterusnya kita boleh hidup secara bersederhana apa yang kita dapat, kalau gaji kita RM3,000 kita belanjalah secara RM3,000. Kalau kita punya pendapatan kurang daripada itu, lebih kurang RM2,000, belanjalah secara RM2,000 saya yakin dan percaya kawan-kawan boleh buat perkara itu. Kalau kita memang pendapatan besar RM10,000, kita belanjalah sebagai RM10,000, tapi kita belanja secara bersederhana bersederhana ikut kemampuan kita. Apa lagi yang kita boleh buat kita bawa bekal, kita hidup secara sederhana, kita usahakan untuk kita mencari rezeki. Usaha kita untuk mencari rezeki. Jikalau kita memang dah bekerja daripada pagi 8 pagi sampai 6 petang, mungkin selepas waktu itu kita boleh buat kerja tambahan. Tak kisahlah apa pun buat pun kalau boleh berniaga online, berniagalah online tapi di luar waktu bekerja kita tadi. Kalau sebelah malam contohnya kalau kita duduk taman perumahan, mungkin kita boleh buka stall burger, jual burger pada selepas maghrib ramai orang nak mungkin membeli so cari jalan kita usaha sesungguh mencari rezeki kita, buatlah part time, tak salah perkara ketiga. Apa lagi yang kita boleh buat mungkin saya nampak daripada situ hasil perpatan kita tadi, walaupun kita mencari banyak mana, jangan dihabiskan. Cari jalan untuk buat simpanan 20% ke 25% ke atau mampu lebih daripada itu pendapatan kita, buat simpanan itu perkara lebih kurang keempat. Apa lagi saya terfikir? Nombor 5 mungkin kita boleh salah satu kita saya pernah buat pada zaman muda saya mencari jalan untuk duduk di kawasan yang jauh sedikit daripada pusat bandar kerana pusat bandar ni kita dah hampir tahulah mungkin kosnya lebih tinggi berbanding di tempat lain. Kalau kita menyewa di tempatnya mahal, maka kosnya tinggi. Kita carilah jauh sikit. Sebagai contoh, saya pernah zaman saya muda-muda dulu, mana saya mula berkahwin, saya bekerja di Kuala Lumpur bekerja di Kuala Lumpur, tidak jauh dari tempat bekerja saya, tidak jauh daripada Jalan Raja Laut Kuala Lumpur, tapi saya tinggal jauh. Saya sanggup berkorban ke mana? Saya tinggal di Rawang, Bandar Sungai Buaya Rawang. Kalau sehala perjalanan tersebut mungkin sekitar 50 ke 60 km sehala. Mana satu hari dia 100 lebih kilometer sehari. Siapa naik motor. Maknanya dekat situ kita duduk berkorban, duduk di satu kawasan yang lebih rendah sara hidupnya supaya kita dapat menabung pada masa itu, insya-Allah Apa lagi? Mana duduk kawasannya mungkin boleh saya cakap tadi kita guna kenderaan untuk kita pergi ke tempat kerja kerana kos agak tinggi tu kan. Kita gunakan kenderaan. Kalau kita ada motor, kita pakailah motor dulu sementara. Bukan sesekali boleh pakai naik kereta. Kalau waktu hujan, kita pakailah kenderaan kereta kita Tapi pada keadaan normal supaya kosnya
berkurang. Kalau naik kereta mungkin kos dia RM15 satu hari duit minyak. Dengan tol lagi mungkin RM5 dah RM20 sebagai contoh. Sebagai contoh. Tapi kalau naik motor, mungkin minyaknya hanya lebih kurang sekitar RM5 saja. Tak kena tol lah tu. So kita ambil kesempatan itu. Tapi sekali-sekala, kalau kata rasa nak naik kenderaan kereta kita, naiklah, nak pandaskan enjin. Tak salah. Tapi kita buat begitu. Amalkan. Kalau hujan, naiklah kereta kita tadi sebab kita ada kereta kan. Mana apa lagi mana guna kenderaan ni, kayu basikal. Harga basikal ni harga RM200 pun ada. Harga RM2,000 pun ada. Harga RM20,000 pun ada. Satu biji pula. Sebuah basikal. Nampak tak? Mana kita ikutlah kemampuan kita. Jikalau kita kurang kemampuan tadi, kita belilah RM200. Tetap juga exercise, tetap juga kayu basikal. Cuma mestilah ada perbezaan. Harga yang sederhana dengan harga yang high end, harga tinggi memang ada beza. Tapi sekurang-kurangnya kita ikut kemampuan kita. Layan hobi. Jangan terikut dengan kawan. Itu maksud saya lah. Kita cuba. Memanglah naluri kita sebagai manusia memang tertarik sesuatu benda yang hebat-hebat. Kita tak boleh nafikan, tapi kita cuba kawal, insyaAllah. Apa lagi yang kita rasa? Mungkin bagi pandangan saya, kita boleh kalau mungkin ada kelapangan, kita buat sementara waktu, kita tinggal dengan family. Tinggal dengan family ni maksudnya kita tumpang family kita. Kalau kita bujang pun sama. Kalau berkeluarga pun boleh. Tapi mungkin ada pro and con. Tapi tengoklah keadaan. Sekiranya bersesuaian untuk kita menumpang semasa waktu dengan keluarga. Mungkin keluarga kita mempunyai rumah yang besar. Rumah yang besar, dia pun tak ada orang nak tinggal. Ada 5-6 bilik sebagai contoh. Kita ambil satu bilik. Kita baik sangka dengan family. Mungkin ahli keluarga kita pun suka ukhuwah silaturahim tu rapat. Boleh. Tapi jikalau rumah tu memang duduk rumah yang agak sempit, tak berapa sesuai, keluarga agak besar, itu carilah jalan lain. Tapi itu salah satu alternatif jika kepada kawan-kawan yang mempunyai peluang. Mungkin keluarga ada rumah besar kan, bilik banyak tapi tak ada orang duduk. Mak bapak kita pun, family kita suka untuk kita bersama, duduk tinggal bersama, boleh berbuat baik, sangka insyaAllah itu ada peluang. Apa lagi yang kita boleh buat? Ini sensitif sikit lah. Sensitif sikit. Maknanya kalau sebelum orang yang belum rumah tangga tu masih bujang, kalau ada peluang, kenalilah pasangan kita. Kenalilah pasangan kita. Saya sebut 2 kali tu, supaya kita mencari orang yang bersesuaian dengan kita. Sekufu lah dengan kita maksudnya. Yang kita bayangkan, mudah cakap lah, semana cakap maintenance tak tinggi sangat lah. Kalau sifat dia jenis suka membeli sesuatu benda yang pegang mewah, kita tak kurang kemampuan, susah sikit. So carilah pasangan yang sederhana dengan kita, memahami kita, boleh faham dengan kita. Kalau tak faham pun, lama-lama kita pujuklah bagi dia faham, supaya pasangan kita ni bersatu hati dengan kita. Kalau kita nak simpan wang, dia pun sama-sama dengan kita. Kalau kita berkemampuan membeli t-shirt, sebagai contoh baju harga RM20 atau RM30, kita pakai macam tu. Mungkin kalau kita tak kuat mampu, tapi kalau berpeluang, pakai t-shirt harga RM100, RM200, terpulang berjenama masing-masing. Saya tidak larang, saya hanya bagi pandangan begitu tadi. Apa lagi? Macam saya suka guna kad kredit. Itu saya guna. Saya guna kad kredit ni daripada saya kerja lagi. Sekitar lebih kurang berapa dah lebih 20 tahun saya menggunakan kad kredit. Tapi maknanya bayarlah bulan-bulan, rolling. Duit tu rolling. Maknanya kita tak pakai cash, kita bayar kad kredit. Kadang-kadang sebab kad kredit ni ada tempoh bayaran dia. So sampai tempoh matang tu. Hampir matang. Sekarang dah senang nak bayar. Tak payah nak pergi bank-bank lagi dah. Online je. Kalau contoh sebagai esok due date dia, hari ni kita boleh bayar. Kita bayar, maknanya kita gunakan duit tu maksimum dulu. Sampai satu masa kita bayar. Kita bayar. Tapi mungkin kadang-kadang tu terlajak jugalah. Ada terlepas, tak terlupa nak bayar, kenalah interest sikit-sikit. Tapi cubalah kita disiplinkan diri. Saya yakin dan percaya. Kawan boleh buat perkara itu. Itu salah satu tip lah. Walaupun tidaklah membantu sangat. Kad kredit ni duit orang, duit bank. Kita pakai, kita kena guna. Itu salah satu yang saya buat. Tapi apabila kita gabung-gabungkan perkara-perkara yang kita buat tadi, dia lama-lama jadi banyak. Banyak juga saya sebut tadi. Apa benda lebih kurang? Pertama tadi saya sebut tentang bawa bekal. Bawa bekal. Kedua, hidup kita ikut kemampuan kita. Ketiga, saya cakap usahalah kita mencari rezeki ataupun boleh buat part time, tambah part time. Apa lagi?
Keempat, kita pastikan kita ada buat simpanan 20% ke, 25% ke, 30% ke, ikut kemampuan kita. Lepas tu kita duduklah, try duduk di kawasan mana? Kawasan yang lebih jauh dari tempat kawasan-kawasan yang berkos tinggi, di pusat bandar ke, tapi satu masa esok kalau dah kawan dah perempuan ada duit lebih, duduklah mana-mana, ini sebagai cadangan untuk kita boleh buat simpanan. Apa lagi, keenam, guna kenderaan, kereta ke untuk pergi tempat kerja ke, supaya kita guna motor dulu ke, kenderaan awam ke, kenderaan awam pun boleh juga, naik kereta komuter, naik kereta bas, apa lagi, keenam. Betul, layan hobi kita ni janganlah hobi yang terlalu mewah sangat, yang mahal ni, sederhana kita mampu. Betul, kalau boleh, kalau ada peluang untuk bertinggal dengan keluarga, stay dengan keluarga, stay lah buat sementara untuk kita simpan wang. Kesembilan, apa lagi? Pasangan tadi, sebab pasangan tadi, carilah bersesuaian. Sebab ni susah nak komen kan, mungkin adakan kita rasa masing-masing, kehendak masing-masing, itu jodoh sebenarnya. Tapi kalau boleh, kalau ada peluang ke arah itu. Yang terakhir saya cakap tadi, apa gunakan kredit. Lebih kurang 10 lah. Saya nyatakan 10 tadi. Konsep saya 10 perkara, 10 item, 10 tip. Kalau boleh diamalkan, kalau dapat digabungkan, InsyaAllah ada peluang tu. Ada peluang untuk kita mengumpul modal, walaupun gaji kita kecil, untuk kita memiliki rumah busuk. Ini perkongsian saya berdasarkan pengalaman. Saya tak nak hipokrit. Apa yang kita buat, itu yang kita cerita. Benda betul, realiti, dan berboleh kita buat. Cuma mungkin ada cabaran, perlahan-perlahan untuk kita sesuaikan dengan kita, insyaAllah. Ini perkongsian pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu di lain kesempatan. Kalau ada peluang membawa manfaat bagi kawan, tolong sharekan. Sharekan sebanyak mungkin supaya kita sama-sama dapat berkongsi apa yang boleh dilakukan, insyaAllah. Assalamualaikum.